praktikal tentang cara-cara membuat Kek pisang. kek pisang. Oke. Bahan-bahan amat senang dan murah untuk Dibeli. diperolehi. Mula-mula kita perlu ada apa? 4 biji pisang. Pisang tu terpulanglah kepada kamu. Nak pisang emas boleh, pisang embun boleh, pisang Sabah boleh. Lagi? Terpulanglah, tapi jangan pisang tanduk lah. Sebab pisang tanduk cikgu belum pernah buat menggunakan pisang tanduk. Kemudian 1 cawan gula. 1 cawan gula boleh juga gunakan kalau tak mau manis kan. 1 cawan gula apa tu? Bukan. Gula yang jual dekat kedai atau gula perang boleh. Okey ya. So dia tak manis. Kemudian 1 cawan minyak jagung. Minyak apa pun boleh. Minyak apa pun boleh, jenis apa pun boleh. Tetapi kalau kamu gunakan minyak jagung adalah apa? Paling apa? Paling sesuai, paling bagus. Okey, kemudian kita mesti ada 4 biji telur grade A. Kalau telur kamu yang kamu ada dekat peti sejuk tu yang kecil, boleh guna 5 atau 6 biji. Tapi kalau grade A yang besar kan, 4 biji sahaja. Okey. Bahan ayak. Kita mesti ada 1,5 cawan tepung gandum. Tahu tepung gandum? Untuk buat kek, mama kamu buat kek tu. Okey. 1 sudu kecil soda bikarbonat. 1 sudu kecil baking powder. Kedua-dua ini tujuannya untuk kembangkan apa? Kek. Okey. Bahan-bahan yang lain supaya rasa kek pisang kamu lagi sedap. Bolehlah kamu gunakan 1 sudu besar jus limau nipis. Okey. Dan 1 sudu kecil esen vanila. Tapi cikgu selalu guna, cikgu tak guna esen vanila tapi esen pisang. So kita membuat apa? Kek pisang. Kek pisang. Lagi sedap, harum baunya. Okey, cara-cara. Mula-mula baca kelas apa cara-cara yang pertama? Panaskan oven. Oven tu panas mesti berapa? 170 Ni sebelum kita apa ni? Sebelum kita membakar kek. Panaskan dulu oven kita tu, membakar kita tu. Kemudian kita masukkan apa? Tepung. Tepung apa kita masukkan? Tepung gandum. Masukkan, tapi sebelum masuk, tepung itu mesti di apa? Kenapa perlu diayak? Supaya bahannya sebati. Betul, supaya tepung tidak berkentul-kentul. Lagi? Ya betul. Kadang-kadang tepung tu ada kutu. Jadi kalau kita ayak, tepung kutu tu dapat dia apa? Dibuang. Tapi kalau tepung tu terlampau banyak kutu boleh buang. Itu maksudnya tepung tu dah apa? Rosak, expired dah. Okey. Kemudian yang ketiga apa perlu dibuat? Putar gula, telur, minyak jagung hingga putih. Di tempat lain satu bekas, awak sediakan satu bekas, putar gula. Gula berapa tadi kelas? 1 Satu cawan. Telur berapa tadi sukatan? 4 biji. Minyak berapa sukatan? 1 cawan. 1 cawan. Putar. Apa maksud putar? Kacau, gaul, blender, blendkan. Kacau hingga berwarna apa? Putih. Bila dia warna putih maksudnya bahan 3 ni sudah apa? Sebati dan apa? Ringan. Agak-agak kamu kenapa perlu putar? Gula hancur. Ya, supaya Gula hancur. gula hancur, betul. Jawapan yang betul. Lagi apa lagi? Apa lagi? Cepat ni. Supaya ya rata, betul. Mungkin Aisyah selalu buat kek di rumah, dia tahu. Hari tu kek pisang buat, mama buat dari rumah. Membeli. Lepas ni boleh buat. Senang, besok boleh buat. Okey. Kemudian bila dah jadi putih, kamu masukkan apa pula? Pisang. Sebelum masukkan pisang ke dalam sini, 4 biji pisang tu mesti apa? Potong. Dilenyek.
Lenyek menjadi apa? Lumat. Agak-agak kenapa pisang perlu dilenyek? Kata cikgu. Supaya masaknya teratur lagi. Tidak bergetul. Tidak bergetul-getul. Betul. Dah. Bila proses nombor 4 ni masuk pisang sini, kamu kamu gaul-gaul, masuklah pula yang kelima. Setelah rata, masukkan apa kelas? Esen vanila. Jus limau dan bau. Ini adalah proses yang terakhirnya. Masukkan ni jus limau, esen vanila, kemudian kamu gaul. Kalau siapa guna esen pisang, buat esen pisang. Tapi cikgu suka buat esen pisang. Ulang sekali lagi. Sebab esen pisang pun kita buat kek pisang kan supaya bau pisang tu apa? Naik. Bila kita buat satu hari nanti, mungkin minggu depan orang sebelah pun harum. Okey. Dan akhir sekali, bahan ni masuk dalam satu bekas. Lensa dulu bekas tu dengan menggunakan mentega ataupun kertas minyak. Pada pendapat kamu, kenapa perlu dilensa? Supaya tidak melekat. Ya, kek itu bila dah masak, awak senang apa? Keluarkan dan tidak apa? Hancur. Tidak hancur, tidak lekat. Nampak cantik. InsyaAllah depan kita cuba ni. Kemudian, lepas tu barulah apa? Bakar selama 40 ke 60 minit atau sehingga masak. Bakarlah. Dan warnanya serta baunya sangat apa? Harum, rasanya sangat sedap. Hari Jumaat quiz akan datang, kita akan apa? Buat. Itu sahaja pada hari ini. Terima kasih kelas. Terima kasih. Okey, apabila kamu sudah melihat dan meneliti bagaimana kek pisang diproses dan dibakar, maka sekarang tiba pula bahagian untuk menjawab soalan pemahaman dalam membuat kek pisang tersebut. Dengar baik-baik soalan daripada cikgu. Soalan pertama. Nyatakan bahan utama untuk membuat kek pisang. Nyatakan bahan utama untuk membuat kek pisang. Soalan kedua. Apakah bahan yang boleh menyedapkan lagi kek pisang tersebut? Apakah bahan yang boleh menyedapkan lagi kek pisang tersebut? Soalan ketiga, apakah yang perlu dicampur ke dalam adunan supaya kek pisang menjadi gebu? Apakah yang perlu dicampur ke dalam adunan supaya kek pisang menjadi gebu? Manakala soalan keempat berbunyi, tuliskan secara ringkas bagaimanakah proses pembuatan kek pisang? Tuliskan secara ringkas bagaimanakah proses pembuatan kek pisang. Soalan kelima, pada pendapat kamu, bila dan apakah makanan sampingan yang patut kamu nikmati bersama kek pisang tersebut? Pada pendapat kamu, bila dan apakah makanan sampingan yang patut kamu nikmati bersama kek pisang tersebut? Soalan keenam. Pada pendapat kamu, kenapa tepung gandum perlu diayak terlebih dahulu sebelum dicampur dengan bahan lain? Pada pendapat kamu, kenapa tepung gandum perlu diayak terlebih dahulu sebelum dicampur dengan bahan lain? Soalan terakhir dari cikgu ialah, masih lagi memberi pendapat,
pada pendapat kamu, sebelum kek pisang dicampur ke dalam adunan tepung, kenapa pisang perlu dilenyek? Pada pendapat kamu, sebelum pisang dicampur ke dalam adunan tepung, kenapa pisang perlu dilenyek? Itu sahaja soalan pemahaman yang perlu kamu jawab dalam 7 soalan. Cikgu doakan kamu jawab dengan betul dan jawapan hendaklah dalam ayat yang lengkap. Selamat maju jaya semua.